kita juga dengar tadi doktor cakap berkaitan dengan efikasi ataupun keberkesanan vaksin, doktor. Dan ramai juga orang yang dia compare, dia tengok bila di surat khabar ataupun di even di publication scientific, dia kata okay, Pfizer yang paling tinggi dia punya tahap keberkesanan. Saya tak nak AstraZeneca, cuma 60 lebih je compare dengan Pfizer 90 lebih. So muncullah desas-desus dan juga kata-kata yang mengatakan maknanya Pfizer yang paling bagus, so kenapa nak pilih yang lebih rendah keberkesanannya seperti AstraZeneca? Lebih baik saya ambil Pfizer. Kenapa semua orang tak ambil Pfizer? So boleh tak doktor terangkan mitos ataupun fakta di sebalik perlukah kita pilih vaksin dengan data efikasi yang terbaik? Okay, baik. First of all, kita kena faham apa itu efikasi. Okay, efikasi ini adalah satu outcome, satu keputusan yang kita dapat berdasarkan kajian klinikal. Dan keputusan kajian klinikal itu kadang-kadang dia tidak translate kepada keputusan yang tepat di dunia sebenar. Saya bagi contoh. Pfizer keberkesanannya dalam kajian klinikal 95% dalam mencegah jangkitan COVID-19 yang ada gejala, yang symptomatic. Okey, sebab apa? Waktu dia buat kajian tu, dia cucuk populasi kajian itu dengan vaksin, keputusannya adalah dia nak tengok berapa ramai yang tiada gejala dengan COVID-19 ini. Tapi kita tahu bahawa COVID-19 ini ada juga jangkitan yang tidak bergejala. Okey, itu adalah primary endpoint dia lah, adalah satu outcome dia yang utama. Okey, dan kita kena ingat waktu awal-awal kajian terhadap vaksin dibuat, iaitu Pfizer dibuat, waktu itu kita tidak ada kes yang tinggi seperti sekarang. Kita juga tidak ada variant of concern seperti sekarang. Kita tidak ada mutasi-mutasi virus. Jadi ada hipotesis yang mengatakan keberkesanan Pfizer pada waktu itu adalah kerana waktu itu jangkitannya tidak lagi tinggi dan populasi yang dibuat adalah populasi yang tidak begitu terdedah dengan COVID-19, dan juga outcome yang digunakan adalah mereka yang mempunyai gejala. Okey. Berbanding dengan saya bagi yang lagi teruk, Sinovac lah, sebab AstraZeneca tu boleh tahan juga 65% perlindungan dia daripada dos pertama. Tapi kalau Sinovac, lepas 2 dos keberkesanan dia kalau ikut kajian 50.5% sahaja. Sangat rendah, barely minimum yang dibenarkan oleh WHO. Tetapi kita kena tengok populasi kajian yang mengeluarkan data keberkesanan 50.5% itu adalah dalam kalangan healthcare personnel, iaitu petugas-petugas kesihatan yang hari-hari terdedah kepada jangkitan COVID-19. Bila kajian yang sama dibuat untuk Sinovac di negara lain, contohnya di negara Indonesia dan Turki, keberkesanannya meningkat lebih tinggi, 83%, di Indonesia lebih 90%. Kerana apa? Mereka melibatkan populasi yang bercampur-campur. Ada populasi yang tidak terdedah kepada COVID-19, ada populasi yang terdedah kepada COVID-19. Tetapi semua vaksin ini, Sinovac ke, AstraZeneca ke, Pfizer ke, keputusan dia dalam mencegah jangkitan serius, mencegah jangkitan serius, kemasukan ke ICU dan juga kematian, semuanya adalah sama, lebih daripada 90%. In fact, Sinovac berdasarkan kajian klinikal dia 100% mencegah kepada kematian. Tapi kita tak boleh nak kata ambil vaksin je terus tak meninggal. Tak juga. Kalau katakan dah ajal kita kena langgar kereta ke, kita akan meninggal juga kalau katakan bukan sebab COVID-19. Tetapi apa yang kita nak tekankan sekarang ni adalah ikhtiar. Ikhtiar kita dengan sesuatu yang telah terbukti dengan sains, dan juga telah terbukti bahawa semua jenis vaksin ini yang telah diluluskan oleh WHO dan telah diambil oleh negara kita, semuanya mencegah daripada jangkitan yang serius. Oleh sebab itu, kita tak sepatutnya, okey tak apalah, Pak Lang, Mak Lang, ayah, mak dah ambil vaksin. Aku tak apalah, aku dah terlindung sebab orang keliling aku dah ambil vaksin. Tak boleh ada perasaan selfish ataupun pentingkan diri macam itu, sebab kita tak tahu bila-bila masa saja kita boleh dijangkiti, terutama pada keadaan wabak yang teruk ini. Dan kita kalau layak untuk ambil vaksin, kita kena ambil vaksin untuk lindungi diri kita. Sebab walaupun kita kena jangkitan, dengan vaksin insya-Allah kita akan kena jangkitan yang ringan, baik dengan mudah dan tidak memerlukan ICU dan tidak akan berlaku kematian. InsyaAllah, itu tujuan sebenar vaksinasi sekarang ni.
Okay, so keyword dia like saya Dr. Stresskan tadi Yang paling penting vaksin ini tujuannya adalah untuk menghalang jangkitan yang teruk. Yang pasti adalah mengelakkan masuk hospital doktor dan Betul. juga kematian. So dan juga doktor terangkan kepada kita bahawa efikasi ataupun keberkesanan test tidak boleh digunakan sebagai indikator utama untuk menentukan sama ada vaksin itu adalah terbaik ataupun tidak. Apabila kita tengok ada kajian real world scenario Betul. kesemua vaksin yang sedang diguna pakai dapat mencegah kadar kematian dan juga kadar jangkitan teruk hingga terpaksa masuk ICU tu. So, sama saja doktor 90 lebih dia punya kadar Sinovac ke Pfizer ke. Sebab kita tahu doktor terangkan tadi yang efikasi test ni ataupun research ni dia boleh dipengaruhi oleh masa ia dibuat. Contohnya macam Pfizer, dia buat awal dia cepat. So semasa tu kita tahu yang COVID ni dia punya variant tu pun masih variant mungkin Wuhan ataupun Alpha dia masih tak seteruk yang latest ni Delta tak salah saya, dia lebih mungkin lebih ganas lah masa bahasa mudahnya. Kes pun masih rendah lagi. Jadi dia punya keputusan kajian itu dipengaruhi juga faktor-faktor lain. Betul doktor? Betul, tepat. So kita tak boleh ukur efikasi untuk Pfizer dengan efikasi untuk Sinovac one to one, tak boleh. AstraZeneca tak boleh sebab dia dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain semasa dia dibuat kajian.